欢迎收看和收听疯人馆的访谈，我是馆长蓝志峰。今天呢，依然有敢问一党答的系列，那么这已经来到第3集了。这一次的嘉宾呢是一党青年团的团长，他同时呢也是国盟，就是 Perikatan Nasional 青年团的团长。他的名字呢是 Ahmad Fadli Syari， 他本身呢是吉兰丹 Pasir Mas 的国会议员。Okey, selamat datang YB Ahmad Fadli. Tadi saya sebut bahawa kali ini adalah siri terus terang bersama PAS, dan buat kali ini tetamu yang saya jemput adalah YB Ahmad Fadli selaku Ketua Pemuda PAS merangkap Ketua Pemuda Perikatan Nasional dan juga ahli parlimen dari Kelantan Pasir Mas. Okey, selamat datang YB. Nama saya Lam Chifeng, boleh panggil saya Lam. Selamat datang. Okey, terima kasih saudara Lam dari FRG sudi untuk menjemput saya datang ke studio ni. Okey, kita terus kepada soalan. Soalan pertama, sudah 10 bulan YB dipilih sebagai Ketua Pemuda PAS iaitu Oktober tahun lepas 2021. Jadi apakah pencapaian YB setakat ini yang boleh dikongsikan? Baik, apabila saya dipilih sebagai Ketua Pemuda PAS yang baru, kita tidak mempunyai apa-apa penentuan yang baru, melainkan meneruskan misi yang telah pun digariskan oleh Ketua Pemuda sebelum daripada saya. Dan kebiasaannya misi pemuda ini akan diletakkan di dalam ucap tama yang telah diletakkan oleh Ketua Pemuda sebelum daripada ini. Dan Ketua Pemuda sebelum saya telah meletakkan satu misi, iaitu memacu perpaduan, dan satu perkara yang perpaduan dari segi ummah ke atau perpaduan negara? Perpaduan dalaman parti, perpaduan dari sudut apa yang disebut sebagai perpaduan ummah, iaitu mereka yang mempunyai bilangan majoriti yang terbesar, dan yang paling penting adalah perpaduan negara. Itulah yang paling penting dalam situasi kita baru saja bangkit daripada suasana COVID-19. Jadi apabila saya dilantik sebagai Ketua Pemuda, saya telah meletakkan agenda untuk memperkasakan organisasi parti sebagai suatu agenda yang utama pada masa itu. Dan kita juga berdepan dengan pilihan raya Melaka, pilihan raya negeri Johor dan sebagainya. Dan selepas daripada itu, kita mula fokus kepada isu-isu pemerkasaan parti. Jadi kerana itulah kami lebih kepada untuk memberikan suatu suntikan kepada kekuatan jentera di seluruh Malaysia, terutamanya menubuhkan Dewan Pemuda PAS kawasan-kawasan yang masih belum lagi ditubuhkan sebagai persiapan untuk bertanding di dalam pilihan raya. Cuma kalaulah nak disebut secara angka dan faktanya, yang paling penting ialah kami telah berusaha untuk memperbanyakkan keahlian pemuda PAS itu sendiri di dalam database keahlian kami, supaya ia menjadi suatu aset untuk kita berdepan dalam pilihan raya. Jadi negeri mana mempunyai bilangan ahli pemuda PAS yang paling banyak? Agak-agak tu. Pemuda PAS ini semua ahli PAS yang usianya 40 tahun ke bawah, Automatik yang jadi dinanya lelaki. Itulah yang termasuk di dalam pemuda PAS. Jadi kalau mengikut database kaminya, Terengganu merupakan negeri yang paling tinggi. Terengganu Dengan jumlah 25,000 keahlian pemuda PAS, dan diikuti dengan Kelantan, Kedah dan negeri-negeri lain lah. Dan di antara negeri yang kami perlu beri ketempuan ialah negeri Sarawak, dengan jumlah yang tak sampai lagi 1,000 keahlian pemuda PAS. Jadi pihak sekretariat kami pun telah turun berkali-kali untuk membuka cawangan dan juga untuk memperbanyakkan ahli PAS di Sarawak. Okey, jadi walaupun PAS merupakan parti bertunjangkan Islam dan Melayu, perjuangan PAS kurang dapat sambutan masyarakat bukan Islam dan juga bukan Melayu. Begitu juga di kalangan generasi muda. Jadi apakah sebabnya? Adakah PAS sering disalah faham oleh masyarakat luar, khususnya masyarakat bukan Melayu dan bukan Islam? Saya kira bahawa kadang-kadang persepsi yang ditaburkan ataupun yang cuba untuk diletakkan ke atas PAS ini kadang-kadang menyebabkan orang bukan Islam, mereka rasa takut dengan pendekatan PAS. Sedangkan saya telah beritahu berkali-kali bahawa apa yang PAS perlu bawa di Malaysia ini ialah Islam ataupun suasana Islam yang mengikut acuan Malaysia. Kalau orang tanya negara mana yang PAS nak jadikan contoh, Saudi, saya kata bukan.
Kerana Saudi mereka ada culture mereka sendiri. Adakah Taliban? Jauh sekali. Kerana Afghanistan mereka mempunyai suasana mereka sendiri. So apakah contoh yang PAS nak bawa di Malaysia? Saya kata yang PAS nak bawa ialah masyarakat ala ataupun acuan Malaysia. Di mana dalam acuan Malaysia ini kita tidak boleh nafikan golongan non-Muslim sudah pun ada. Masyarakat Cina dengan budayanya, dengan cara hidupnya, India dan juga kaum yang lain. Begitu juga non-Malay, mereka perlu menerima kewujudan masyarakat Melayu di Malaysia yang sudah begitu lama. Jadi di sinilah acuan Malaysia ini perlu diperkenalkan oleh PAS itu sendiri. Dan saya rasa sampai ke hari ini PAS masih berdepan dengan persepsi yang agak kurang selesa, dan ia kadang-kadang non-Muslim agak termakan dengan apa yang dilumurkan ataupun dipakaikan kepada PAS. Jadi itulah masalahnya. Tapi saya bangkitkan dua contoh, iaitu yang contoh dua-dua contoh ini adalah pandangan daripada Menteri Agama, iaitu Naib Presiden PAS Dato' Idris. Okey, beliau mengata Bon Odori dan juga Oktoberfest. Tapi sebelum ini dua-dua aktiviti ini sudah berada di Malaysia lebih daripada 20 tahun. Jadi kenapa isu-isu ini tiba-tiba dibangkitkan, dan isu ini dibangkitkan membawa satu persepsi kepada masyarakat bukan Islam dan bukan Melayu bahawa PAS ini terlalu eksklusif. Inclusiveness itu tidak ada. Jadi apakah pandangan YB? Dalam isu Bon Odori sebagai contoh, saya difahamkan bahawa kita tidaklah mahu menghalang perkara ini dilaksanakan, tetapi apa yang kita mahu ialah orang-orang Islam mereka ini hendaklah berhati-hati terhadap perkara-perkara yang boleh menggugat akidah. Non-Muslim mereka tak perlu bimbang kerana mereka tidak terusik pun dengan isu-isu seperti Bon Odori dan sebagainya, kerana mereka tidak disentuh dengan polisi-polisi PAS itu sendiri. Bahkan ya, isunya apabila Menteri Agama mengeluarkan kenyataan itu bukanlah pandangan peribadi beliau, tetapi hasil daripada kajian daripada jabatan-jabatan agama yang berautoriti. Termasuklah juga di Mufti beliau Pulau Pinang. Mufti Pulau Pinang sendiri mengeluarkan kenyataan menasihatkan orang Islam supaya tidak terlibat dengan perayaan-perayaan seperti Bon Odori. Jadi saya fikir bahawa janganlah perkara-perkara seperti ini dipakaikan kepada PAS semata-mata. Bahkan untuk mengeluarkan hukum halal, haram dan sebagainya, di Malaysia ini itu ialah kerja mufti, bukannya kerja sebuah parti politik seperti PAS. Jadi saya fikir perkara-perkara seperti ini perlu difahami dengan objektif, dan non-Malay ataupun non-Muslim mereka tidak perlu bimbang dengan polisi-polisi yang ingin diperkenalkan oleh PAS kerana mereka tidak terlibat dengan. Tapi kekhawatiran itu memang benar, is a real worry, dan saya ingin menggunakan kesempatan ini membawa isu ini sebab ramai yang memang khawatir, bimbang dan syak sangka terhadap pendidikan PAS ini, PAS itu PAS for all ke atau PAS cuma demi Islam tu. Sebab sebelum ini bila PAS berada di Pakatan Rakyat atau PAS for all, image PAS itu inklusif, menerima kepelbagaian. Tetapi bila PAS keluar, nampaknya PAS terlalu eksklusif sangat. Itu adalah kekhawatiran. Kadang-kadang inklusif atau eksklusif itu dia apabila kita berdepan dengan suasana sekarang ini, ramai orang Islam sendiri mereka kadang-kadang mereka tak faham tentang kewajipan mereka sebagai seorang Muslim. Tetapi PAS bila berdepan dengan non-Muslim, kita memberikan kebebasan kepada mereka. Orang yang bimbang kononnya PAS nak usik budaya mereka, saya jemput mereka datang ke Kelantan, datang ke Pasir Mas sebagai contoh, kawasan YB. Ya, kerana kawasan saya ramai orang Siam, orang Chinese yang ada dalam kawasan saya. Mereka boleh mengamalkan kebudayaan mereka. Mereka boleh minum-minum, mereka boleh buat perarakan yang melibatkan akidah mereka. Kita tak usik. Tetapi dalam masa yang sama, orang Islam tidak boleh join lah. Dan mereka sudah cukup gembira dengan kebebasan yang diberikan. Mereka invite saya, mereka jemput saya datang ke majlis mereka. Saya pergi, bagi ucapan. Cuma ketika keberadaan saya, mereka tak bolehlah nak buat aktiviti, nak minum-minum dan sebagainya. Itu sebab ia tidak sesuai dengan keberadaan kita bersama dengan pegawai dan sebagainya. Tapi bila saya pulang, mereka boleh dalam ruang lingkup mereka, dalam pagar mereka, dalam suasana mereka sendiri, mereka boleh
boleh melakukan apa saja mengikut budaya mereka, langsung kita tak usik. Yang jadi masalahnya apabila orang Islam yang cuba untuk nak join, dan saya fikir non-Muslim pun mereka tidaklah ada kata satu perasaan ataupun satu kecenderungan untuk melibatkan orang Islam. Bagi mereka sudah cukup kebebasan diberikan kepada mereka untuk mempraktikkan budaya dan agama mereka tanpa halangan. Correct me I'm wrong lah, tapi saya rasa itulah apa yang non-Muslim mahukan di Malaysia pada hari ini. Tapi mereka bimbang. Satu lagi contoh adalah Oktoberfest, iaitu yang satu aktiviti bahawa minum arak, walaupun dari segi ajaran Islam tu memang haram untuk minum arak, tapi kenapa nak bangkitkan isu ni bahawa tidak sesuai dengan keadaan Malaysia, walaupun Malaysia ni terdiri daripada berbilang kaum dan berbilang agama dan berbilang budaya. Apakah rasional isu ni timbul? Saya fikir Oktoberfest itu sendiri perlu untuk dijernihkan semula. Apa yang dimaksudkan dengan Oktoberfest? Kalau dimaksudkan dengan Oktoberfest itu ialah pesta minum arak besar-besaran, di mana iklannya merata-rata sehingga penetrate kepada Muslim punya circle, saya rasa itu satu perkara yang tidak boleh dipersetujui. Tapi kalau Oktoberfest itu hanyalah sekadar budak aktiviti minum beramai-ramai di kalangan non-Muslim yang tidak melibatkan Muslim, saya fikir itu tidak ada masalah. Jadi kita perlu balik kepada apa itu definisi Oktoberfest. Apa itu fest itu sendiri? Apa ya pesta yang dimaksudkan itu? Festival, bagaimana? pesta, beramai-ramai. Ya, apa ya? Kalau kita duduk ramai-ramai, sekadar Muslim duduk ramai-ramai dalam satu circle yang tertutup, kalau itu dinamakan sebagai satu pesta, silakan. Tapi kalau diiklankan, ini masalah sekarang, kalau diiklankan secara terbuka sehingga kadang-kadang. Tapi setahu saya Oktoberfest ini tidak diiklankan, dia cuma di kalangan masyarakat bukan Islam, bahawa okey, dalam sekian-sekian hari ini ada aktiviti sebegini. Kalau you ada masalah lapang, you join. You tak ada masalah lapang, you tak perlu join. Itulah. Kalau sekadar itu saya tidak ada masalah. Kerana ia dalam circle yang agak tertutup dan tidak melibatkan Muslim. Dan itulah yang saya maksudkan, bahawa apa yang dimaksudkan sebagai definisi dan bagaimana ia dipraktikkan Oktoberfest itu sendiri. Saya rasa mungkin itu tahap engagement antara pimpinan PAS dengan masyarakat bukan Islam, bukan Melayu itu kurang sikit. Jadi dari segi dari kapasiti YB sebagai Ketua Pemuda PAS, apakah pandangan YB bagaimana sambutan golongan muda bukan Islam terhadap PAS? Itulah fokus pada generasi muda terhadap PAS. Itulah fokus isunya yang berlaku pada hari ini, apabila golongan muda yang mungkin mereka agak sedikit jauh apabila mereka menerima persepsi seperti ini. Tetapi kalau mereka menerima persepsi yang baik, saya fikir kalau di kawasan saya di Pasir Mas dan sebagainya, anak-anak muda yang suka berbudaya, mereka nak main tarian naga dan sebagainya, mereka hantar surat pada saya bagi peruntukan, saya pergi lancarkan karnival untuk mereka yang suka untuk main bola untuk non-Muslim. Saya rasa anak-anak muda ni kalau mereka di-engage, tak kira sama ada Muslim atau non-Muslim, mereka boleh terima. Soalnya sekarang ini mereka menjadi musuh kepada apa yang mereka tidak tahu. Jadi itu jadi masalah. Terutamanya apabila non-Muslim ini di label, mereka melihat imej-imej yang kurang baik terhadap PAS. Bukan setakat anak muda non-Muslim, anak muda Muslim pun kalau dikongkong, mereka rasa mereka dikongkong dan sebagainya, mereka sukar untuk nak terima. Itu jadi saya fikir pendekatan PAS ini harus lebih agak terbuka. Dan kita harus lebih penetrate, pergi kepada golongan-golongan muda yang memahami bagaimana mereka berfikir dalam situasi pada hari ini yang cukup terbuka. Dulu anak-anak muda mereka patuh pada tradisi keluarga, tapi bukan lagi pada hari ini. Adakah di kalangan pemuda PAS wujudnya juga dua golongan ataupun dua kumpulan, itu kumpulan ulama dan dengan kumpulan profesional? Definisi ini adalah bagi kebanyakan orang untuk memahami apakah PAS, adakah faction profesional, faction ulama. Jadi apakah pandangan YB mengenai penglabelan ini? Adakah penglabelan ini benar ataupun tidak benar? Saya fikir ia merupakan label yang sudah ketinggalan zaman. Kerana orang tak ada kerja, dia cuba nak labelkan.
PAS tidak ada masalah sama ada seorang tu ulama, sama ada orang profesional. Saya fikir ia merupakan satu label yang tidak tepat. Maka di dalam PAS sendiri pun kita ramai golongan-golongan yang mempunyai kelulusan di dalam bidang-bidang yang tidak ada kaitan dalam agama pun. Saya sendiri merupakan sarjana muda daripada Islamic Study, tapi master saya dalam MBA, Master in Business Administration, dan saya sedang melanjutkan pengajian dekat PhD dalam Economy in Business. So nak kata saya ni apa dia? Ulama ke profesional saya tak tahu, tapi kalau kopiah atas kepala orang kata ulama lah. Tapi saya sendiri tak rasa saya seorang ulama. Tapi bila kita nak labelkan itu jadi masalah. Nak labelkan ini yang ini begini, yang ini begini. Satu perkara yang agak malang lah bila kita terpengaruh dengan label yang kita sendiri letakkan. Di dalam PAS pada hari ini macam-macam background, tetapi yang penting kami membawa wadah yang sama, iaitu ke arah penyatuan dan perpaduan negara dan ke arah lebih merakyat untuk melihat apa yang boleh kami berikan kepada rakyat. Itu paling penting. Sebab penglabelan ini masuk dalam otak bagi masyarakat bukan Islam dan juga bukan Melayu yang ikut politik, perkembangan politik PAS. Mereka lihat pada Muktamar 2015 ke 16 dalam pemilihan parti itu golongan profesional semua kalah dan semua disapu oleh golongan ataupun kumpulan ulama. Dan selepas itu pada masa yang sama mereka juga khawatir bahawa PAS terlalu cenderung kepada perjuangan Islam dan masyarakat bukan Islam bimbang dan khawatir dengan dominasi Islam dan juga Melayu. Mereka bimbang PAS akan mengambil langkah yang lebih keras menghadkan kebebasan masyarakat bukan Islam, bukan Melayu dengan alasan bertentangan dengan Islam. Jadi apakah pandangan YB? Kalau nak kira 2015 tu semua profesional yang keluar, saya rasa tak juga sebenarnya. Bahkan kalau nak kira, kalau nak semak satu persatu latar belakang yang keluar tu pun ada yang tidak ada sarjana muda pun. Kalau nak sebut lah, tapi kita bukanlah itu yang menjadi persoalan. Nak kata semua profesional yang keluar, saya rasa tak. Hari ini pun yang mentadbir negeri-negeri yang ada di bawah PAS sendiri pun nak kata mereka itu daripada background Islamic Studies sepenuhnya. Tidak, 3 negeri dan yang tidak oleh PAS, satu sahaja daripada Islamic Study, iaitu Kelantan. Di Terengganu dia takbir oleh seorang lulusan PhD di dalam aerospace. Di Kedah sendiri pula ditakbir oleh seorang yang bukan daripada kelulusan agama, dan mencatat bahawa Kedah mencatatkan pelaburan yang paling tinggi di seluruh Malaysia. Jadi bagaimana kita nak katakan bahawa dalam PAS ini semuanya sudah pun dah jadi dikonquer oleh golongan yang disebut sebagai mullah-mullah. itu isunya. Jadi saya rasa itu satu perkara yang agak tersasar. Kalau tanya saya sendiri berkenaan dengan isu profesional, isu bagaimana akan mendominasi Islam ini akan agak mendominasi, kita perlu sedar bahawa bagaimana realiti demografi di Malaysia pun menuju ke arah itu. Demografi di Malaysia sendiri pun menuju ke arah itu. Bagaimana peratusan bumiputera yang semakin meningkat, non bumiputera yang semakin menurun, tetapi PAS tidak boleh memainkan racist card sebagai suatu perkara yang perlu diutamakan dalam perjuangannya, walaupun itulah yang mungkin dapat sambutan. Saya ambil contoh Trump, semasa Trump berkempen sebagai Presiden Amerika Syarikat. Racist card yang beliau mainkan, dan sehingga beliau boleh menang dalam pusingan pertama sebagai Presiden, tetapi ia tidak membawa ke mana. PAS, kalau PAS hanya membawa racist card ini sebagai perjuangan, ia boleh diterima, tetapi tidak akan lama. Kita perlu membawa mesej perpaduan. Non-Malay, non-Muslim, walaupun bilangan mereka semakin kecil, semakin sedikit, mereka perlu diberikan hak untuk berekonomi, hidup di Malaysia ini. Dan begitu juga golongan Bumiputera, walaupun bilangan kita semakin besar, tapi kita kena ingat bahawa negara ini sudah diwujudkan dengan begitu baik tahun 1957, dan ia perlu dikekalkan. Balik kepada apa yang saya sebut tadi, PAS perlu membawa mesej Islam ataupun cara perjuangan yang ala Malaysia. Engagement perlu dibuat, perjumpaan perlu dibuat, dan sentiasa perlu ada dialog supaya saling faham memahami di antara satu sama lain. Jadi saya suka acuan Malaysia yang dibawa oleh YB. Jadi adakah fahaman ini ataupun idea ini dikongsi oleh pucuk pimpinan PAS? Apa yang saya sebut ini, saya masih
dengan perkataan saya sendiri, tetapi ideanya ialah idea yang sama dengan pucuk pimpinan PAS. Idea yang sama. Apabila kita menyebut tentang negara mana yang kita nak ikut, Presiden kami sering menjelaskan, kita bukan nak ikut seperti Taliban di Afghanistan, bukan nak ikut seperti Saudi. Artinya apa dia? Artinya kita nak mewujudkan acuan kita sendiri. Dalam perkataan saya sendiri ialah acuan ala Malaysia. Dan itu mesej yang saya nak bawa kepada semua anak-anak muda yang berada dalam PAS ini. Kita perlu melihat 20 tahun, 30 tahun ke depan dalam suasana masyarakat di seluruh dunia ini, seolah-olah mereka kalau main dengan racist card, mereka akan lebih agresif dan memberikan keuntungan politik. Tapi ia tidak akan lama dan dia tidak akan memberikan apa-apa manfaat kepada negara. Tengok hari ini, saya rasa dalam pengetahuan saya lah, jarang Presiden Amerika Syarikat ini hanya satu penggal sahaja. Tapi Donald Trump gagal untuk mempertahankan jawatan untuk kali kedua kerana racist card yang beliau mainkan. Itu dari sudut pemerhatian saya. Begitu juga dengan di Britain bila berlakunya Brexit dan sebagainya, kerana orang-orang tua dia rasa bahawa supremasi mereka itu sudah pun semakin digugat oleh kedatangan imigran daripada luar ke UK dan sebagainya. Mereka memilih untuk Brexit, untuk keluar. Tetapi dari satu sudut, anak-anak muda mula rasa gelisah kerana mereka tak boleh nak pergi ke negara-negara lain, mereka disekat. Jadi itulah saya fikir bahawa racist card tidak boleh dan tidak sesuai untuk dimainkan di Malaysia. Okey, kita balik pada inclusiveness. Jadi bagaimana meyakinkan masyarakat bukan Islam bahawa PAS adalah inklusif dan menerima kepelbagaian agama, kaum dan budaya? Apakah benda yang perlu dibuat oleh PAS untuk meyakinkan bahawa masyarakat bukan Islam bahawa PAS tidak menolak kepelbagaian? PAS perlu untuk, saya fikir PAS perlu lebih agresif untuk melakukan engagement dengan luar daripada PAS itu sendiri dan tidak menolak apa-apa kerjasama yang memberikan kebaikan kepada negara. Sebab itu saya dalam isu ini saya sangat-sangat terbuka untuk kerjasama, bahkan di Parlimen sendiri. Sebab tu saya di-invite untuk nak berada dalam mana-mana jawatan kuasa bersama ahli Parlimen di AP, PKR dan sebagainya. Saya tidak pernah untuk menolak. Kerana pada saya budaya politik ini kita sudah lagi tidak berada pada zaman politik kata mengata, carut mencarut, serang menyerang di antara satu sama lain. Kita perlu untuk berfikir ke arah satu budaya politik yang baru. Sebab itu untuk isu-isu seperti, kalau saya boleh sebut isu seperti pendanaan politik, isu-isu seperti human trafficking dan sebagainya, kita bincang duduk semeja dengan ahli-ahli parlimen yang daripada parti-parti pelbagai. Mereka boleh menyatakan, rupanya PAS boleh bincang benda-benda seperti ini. Saya kata tak ada masalah, daripada dulu lagi kita tidak ada masalah nak bincang. Cuma barangkali kerana tidak ada orang yang nak fokus dalam isu-isu seperti ini yang menyebabkan kadang-kadang mereka rasa bahawa PAS ni tak nak bincang. Dan PAS pula merupakan satu organisasi yang besar. Kami merupakan satu organisasi yang cukup besar. Grassroots kami cukup kuat. Jadi pemantauan perlu dilaksanakan sehingga kadang-kadang dalam mesyuarat hampir 70% daripadanya itu berbincang bagaimana nak menguruskan organisasi. Okey, cawangan sana, kawasan sana, isu cawangan sana, isu cawangan sini. So 70% dihabiskan untuk berfikir soal internal sahaja. So, kita tidak boleh nak reach out, untuk tak boleh nak keluar. Saya rasa budaya ini perlu untuk diperbaiki kerana rakyat melihat kita berada dalam circle kita sahaja. Jadi pemuda PAS cuba untuk perbanyakkan aktiviti-aktiviti luaran. Kami di dalam Dewan Pemuda PAS ini kami ada DEX, Department of Art, Culture and Sports, dan kami ada Alternative Riding Club, geng-geng motosikal, motorbike ni. Bahkan ARC ni satu kelab motosikal yang paling besar di Malaysia. Ada dengan keahlian 14,000 ahli. Mana ada kelab motor besar ataupun motor tak perlu apa jenis motor, tapi asalkan mereka bermotosikal. Dan sehingga ada pelbagai jenis motor dan sebagainya, expert team yang untuk nak rider, yang untuk nak rider mana-mana VIP. Kita ada modul-modul latihan. Begitu juga jabatan amal. Anda tidak akan dapat melihat satu unit sukarelawan yang dimiliki oleh sebuah parti seperti yang dimiliki oleh
Dewan Pemuda PAS yang memiliki unit amalnya. Sehingga di mana-mana tragedi yang berlaku sekalipun, pasti unit amal sebagai sebuah unit sukarelawan dimiliki parti akan cepat sampai di situ. Tapi ini tidak disebut. Ini tidak diperkatakan. Itu yang saya agak pelik. Kenapa kadang-kadang media-media cuba nak tutup benda-benda seperti ini tetapi meng-highlightkan kenyataan-kenyataan yang kadang-kadang dispin, yang sengaja disalah faham. Ya, aktiviti-aktiviti masyarakat seperti inilah yang saya kira perlu untuk di-highlightkan, dan saya terima kasih kepada media FRG kerana memberikan peluang dan ruang kepada saya untuk masuk, dan begitu juga dengan media-media lain. Saya fikir bahawa PAS perlu lebih agresif untuk mengetengahkan pimpinan-pimpinan mereka. Sebenarnya pemimpin PAS ini mudah untuk di-engage, mudah untuk di-approach, tapi kerana mereka sudah ada tugasan mereka sendiri, tugasan berkerajaan, yang jadi MB, Esko sibuk di negeri, Menteri, Timbalan Menteri sibuk pula di pusat, sehingga mereka tak rasa bahawa mungkinlah kepentingan untuk nak membina persepsi itu satu perkara yang penting. Jadi tadi sebut pasal engagement. Jadi YB dilantik Ketua Pemuda Perikatan Nasional. Jadi apakah fokus utama pemuda PN dalam persiapan untuk menghadapi PRU ke-15? Fokus utama pemuda PN ialah kita ingin memberikan tawaran yang terbaik untuk anak muda. Isu anak muda sekarang ini adalah isu nak sambung belajar. Golongan undi 18 ialah mereka berfikir bagaimana nak sambung belajar. So, apa tawaran terbaik untuk mereka? Bagaimana untuk mempermudahkan urusan PTPTN itu sendiri supaya ia tidak menjadi alung yang berbayar, sebagai contoh. Ataupun bagaimana kita nak bagi ruang kepada orang muda yang fresh graduate untuk mendapatkan kerja. Soal peluang pekerjaan, soal pembelian rumah pertama, pembelian kenderaan pertama dan sebagainya. Itu yang kita lihat, dan kita melihat bahawa ekonomi ini perlu untuk terus dipacu. Pelabur-pelabur yang mempunyai nama yang cukup besar dalam pembinaan kereta dan sebagainya, mereka kadang-kadang melihat dasar otomotif negara tidak memberikan keadilan kepada mereka. So, itu memberikan kesan kepada anak muda untuk memiliki kereta yang pertama. Tesla sebagai contoh memilih Indonesia sebagai lokasi untuk mereka melancarkan kereta mereka. Walaupun benda itu kecil, tetapi pada saya ia memberikan impact kepada anak-anak muda yang mahukan membelikan kereta yang pertama untuk mereka. So, fokus kami ialah untuk memberikan ruang kepada anak muda melihat bahawa politik ini satu perkara yang perlu untuk mereka sertai dan mereka ambil berat. Yang pasti di dalam pemuda PN kami tidak ada abang besar dalam Perikatan Nasional. Kami tidak ada abang besar. Walaupun saya sebagai Ketua Pemuda Perikatan Nasional, tetapi saya tidak meletakkan pemuda PAS sebagai suatu abang besar yang perlu untuk didengar katanya oleh semua pihak. Dia compare kepada mana-mana coalition yang lain. Tapi kalau ikut keahlian PAS memang taiko lah. Itu ikut keahlian. Tapi dari sudut itu dalam membuat keputusan semuanya mempunyai padang yang sama rata. Okey, jadi apakah hubungan pemuda PAS dengan pemuda UMNO? Adakah kawan ke lawan? Kita bincang dari pusat dulu, lepas tu baru pergi ke Kelantan. Dari pusat, PAS, pemuda PAS dengan pemuda UMNO, lawan ke kawan? Muafakat Nasional masih ada ke ataupun sudah tak ada? Setakat ini keputusan daripada PAS sendiri ialah masih mahu menghidupkan Muafakat Nasional dan mengikut versi yang sesuai untuk pilihan raya umum yang ke-15. Presiden UMNO telah berulang kali menyatakan bahawa nak kawan-kawan lah, tapi nak dalam PRU 15 kena lawan dulu, kata dia. Saya rasa itu mesejnya jelas. So, pada kita kalau perlu berlawan, kita berlawan lah. Tapi pemuda PAS tidak akan menggunakan nada yang sama untuk ditujukan kepada UMNO ataupun pemuda UMNO, kecuali dalam menangkis serangan. Saya apabila adanya serangan kepada PAS, kita akan jawab. Tapi untuk mulakan serangan, kita tidak akan memilih untuk ke situ, kerana bagi kami hubungan dengan UMNO ini masih perlu lagi untuk diperkasakan, terutama di tempat-tempat tertentu bagi menafikan kemenangan Pakatan Harapan. Sebagai contohnya kursi-kursi, sebagai contoh lah, saya ambil contoh, katalah kursi-kursi macam di kursi Pokok Sena, di
di kursi-kursi di Kedah sebagai contoh, di Bagan Serai, di Perak dan sebagainya, kadang-kadang PAS hanya kalah dengan majoriti yang tipis, dan UMNO pun kalah dengan majoriti tipis kepada Pakatan Harapan, yang mana kalau sekiranya dicampur di antara undi PAS dan UMNO, dia boleh menang. Why not kita berunding dengan UMNO supaya tidak berlakunya pertembungan di beberapa kursi, separuh daripadanya bagi kepada PAS, separuh bagi UMNO. Itu sebagai contoh strategi-strategi yang, jadi itu kalau nak berunding kena adalah mufakat nasional sikit sebanyak, itu sebagai contoh. Tapi kalaulah jalan perundingan sudah tidak dapat dilaksanakan, saya fikir pertembungan dalam pilihan raya sudah tidak boleh lagi dielakkan. Jadi setakat ini platform mufakat nasional masih berfungsi? Kita difahamkan begitu, tapi saya semenjak jadi ketua pemuda PAS ini belum pernah mengadakan perjumpaan secara official dengan pemuda UMNO. Tetapi kalau berjumpa kat mana-mana tu tidak ada masalah. Say hi, minum sekali. Ini personal capacity, bukan atas parti punya capacity. Personal capacity kita tidak ada masalah. Bahkan di Kelantan sendiri pun kita pun tidak ada apa-apa intention, tidak ada apa kecenderungan untuk meletakkan UMNO sebagai suatu saingan yang utama. Karena bagi kita bekerja dalam kapasiti kita, dan hari ini saya fikir rakyat ingin melihat siapa yang mereka boleh bagi kepercayaan. In fact, saya rasa saudara Lam, saya rasa bahawa dalam PRU 15 ini rakyat akan melihat calon, bukan sangat melihat kepada parti. Boleh jadi rakyat akan melihat kepada track record calon kalau calon itu bertanding untuk kali yang kedua. So kalau itu yang dipilih oleh rakyat, maka parti tidak boleh blame rakyat, kerana rakyat sudah mula melihat bahawa ideologi parti itu ialah perkara yang kedua. Yang penting ialah bagaimana wakil rakyat itu menyantuni atau membawa suara mereka ke Dewan Rakyat. Jadi tadi YB sebut, saya nak tanya dengan lebih lanjut. Pada PRU yang akan datang, siapakah atau parti manakah merupakan persaingan pertama ataupun lawan pertama bagi PAS? Adakah UMNO ataupun Pakatan Harapan ataupun mana-mana parti? Saya melihat bahawa dalam situasi PRU 15 yang akan datang, saingan utama kepada PAS maupun Perikatan Nasional ialah masih lagi Pakatan Harapan. Masih lagi Pakatan Bukan Harapan. Bukan UMNO kerana tapi UMNO ni kuat sangat. Dia pernah mentadbir negara lebih daripada 50 tahun. Tapi mereka pernah kalah dalam PRU. So mereka sudah boleh dikalahkan. Pakatan Harapan menguasai secara solid segmen pengundi-pengundi tertentu yang sukar untuk ditembusi masuk. PRN Melaka dan Johor tidak boleh menjadi kayu ukur kerana itu merupakan deposit tetap kepada UMNO sejak sekian lama, dan pengundi tegar Pakatan Harapan tidak balik mengundi. In fact, undi UMNO menurun compare kepada last general election. Jadi kalau nak kira, saya melihat kalaulah pengundi Pakatan Harapan keluar beramai-ramai, pulang mengundi, balik mengundi, dan mereka still mengundi Pakatan Harapan sebagaimana mereka mengundi dalam PRU 14 yang lepas, mereka boleh untuk menjadi kerajaan semula. Ditambah pula saya melihat dengan kemenangan saudara Rafizi dalam PKR memberikan satu momentum yang agak membimbangkan di luar daripada Pakatan Harapan. Kalau saya melihat saingan utama kepada PAS masih lagi Pakatan Harapan. Okey. Di Kelantan pula hubungan UMNO dengan PAS macam mana? PAS tidak menyerang. PAS tidak melihat UMNO sebagai pembangkang di Kelantan, dan bahkan adu-adu UMNO masih diberikan peruntukan di Kelantan, dan adu-adu UMNO di dalam Dewan Negeri pun suara mereka agak lunak. Cuma bila berada di luar dalam Badan Perhubungan UMNO Negeri Kelantan, yang mana sebahagian besarnya bukan daripada adun ahli Dewan Undangan Negeri, nada itu agak sedikit keras, dan saya faham kerana ia bagi memberikan peluang kepada ketua-ketua UMNO bahagian ini untuk memasang kekuda untuk bertanding dalam pilihan raya. So tidak ada masalah. Bagi kita ia menghidupkan demokrasi. Di mana-mana pun di Kelantan ini, kalau UMNO nak berlawan, saya rasa PAS tidaklah mempunyai sebarang masalah yang besar, dan insya-Allah perlawanan itu boleh dilaksanakan dalam ruang lingkup demokrasi yang sihat. Jadi bagaimana dengan amanah? Adakah amanah di Kelantan merupakan satu cabaran kepada PAS, ataupun kalau ikut keputusan PRU ke-14, amanah tidak membawa perubahan yang besar di Kelantan dan juga Terengganu? Apakah pandangan YB?
Kita tidak boleh memperkecilkan musuh walaupun mereka mempunyai sekelumit kekuatan sekalipun. Kerana semut yang kecil boleh menjatuhkan gajah yang besar kalau kena caranya. Tetapi dengan ikut rekod amanah di Amanah dan Pakatan Harapan, khususnya di Kelantan dan Terengganu, mereka tidak ada tempat. Mereka tidak ada tempat. Kalau mereka nak bertanding, ya mereka boleh bertanding. Tapi realitinya mereka tidak boleh lagi untuk nak memberikan sasaran menguasai kerajaan negeri. Tetapi kita tidak boleh pandang rendah sebagaimana saya sebut tadi. Jadi strategi pemuda PAS dan juga pemuda Perikatan Nasional untuk menarik sokongan anak muda, khususnya undi 18 yang kali pertama undi tu, yang pemuda tu, yang orang betul-betul orang muda tu, apakah strategi yang akan diketengahkan oleh PAS dan juga PN? Saya fikir strateginya ialah membina satu manifesto yang acceptable, yang boleh diterima dan logik oleh anak-anak muda. Logik, dan sebab tu saya sebut tadi bahawa kita akan fokus kepada isu-isu sambung belajar, pembiayaan pelajaran, pembiayaan rumah pertama, kenderaan pertama. Itu yang perlu diberikan penekanan. Dan sehingga ke hari ini Perikatan Pemuda Perikatan Nasional, kita akan bincang bagaimana nak mengemukakan manifesto dengan lebih awal supaya anak-anak muda akan lebih melihat keikhlasan kami di dalam membawa suara mereka ke dalam kerajaan, khususnya dalam kerajaan yang kalau kita menang, kita akan tubuhkan kerajaan Perikatan Nasional, dan bagaimana mereka boleh nak berfungsi di dalam kerajaan suatu hari nanti. Kerana apa yang kita bimbang, apa yang berlaku di Johor dan di Melaka, ramai anak-anak muda tak keluar kerana mereka tak kisah dengan apa yang berlaku. Jadi itu yang kita sangat-sangat mahu elakkan. Jadi pada PRU yang akan datang, agak berapa kerusi parlimen dan DUN akan ditandingi oleh pemuda PAS? Saya tidak boleh nak bagi satu fakta, tapi ikut kehendak. Presiden PAS sendiri pernah menyebut bahawa kalau boleh PAS mahu membariskan 30% daripada calon-calonnya daripada calon anak-anak muda. Artinya 30% umur 40 tahun ke bawah, tak kira lelaki ke perempuan. Dan kalau itu yang berlaku, 30% itu daripada calon anak muda, bagi kami is more than enough lah. Kalau 30%. Yang PRU yang sebelum ini agak-agak berapa peratus? Saya rasa kalau tak silap saya tak sampai pun sekitar 5 ke 7% lah lebih kurang. Yang bawah 40 tahun. Jadi ada calon yang berkaliber untuk diketengahkan. Jadi kami sudah membuat satu senarai pendek daripada negeri-negeri, dan kami akan majukan kepada pihak Jabatan Pilihan Raya PAS Pusat, di mana kalau calon ini dibariskan, ia akan lebih memberikan momentum yang cukup baik kepada rakyat. Dan perlu diingatkan bahawa di Melaka dan di Johor bukanlah merupakan tempat yang selamat bagi PAS. PAS kalah berkali-kali di Melaka, di Johor. Tetapi di Melaka, di Dun Serkam, kami hanya perlukan 69 undi saja lagi untuk menang. Dan itu ditandingi oleh Ketua Pemuda Perikatan Nasional di Melaka. Di Johor pula ditandingi oleh anak muda di Dun Bukit Pasir, memerlukan 100 lebih saja lagi untuk menang. Kalaulah tidak kerana bekas calon PAS bertanding sebagai bebas, tarik undi, sebahagian daripada undi, sudah tentu calon PAS akan menang di Bukit Pasir, dan itu juga ditandingi oleh anak muda bawah 40 tahun. Artinya apa dia? Artinya kalau mahukan momentum, PAS perlu melihat membariskan orang muda itu satu kaedah yang sangat-sangat tepat untuk menghasilkan kemenangan. Sebagai pengerusi kumpulan rentas parti Parlimen Malaysia mengenai pendanaan politik, jadi apakah perkembangan terkini mengenai pendanaan politik? Bagaimana kita dapat membina satu sistem politik yang telus dan berintegriti melalui RUU pembiayaan politik ini? Okay, dalam RUU ini saya perlu untuk turut menyebut kami dibantu oleh sekretariat yang cukup berkesan, iaitu Puan Tricia Yuh daripada Ideas, yang cukup membantu kami, dan juga daripada Majlis Peguam Malaysia yang telah membantu saya untuk mendraftkan RUU ini dalam dua bahasa, English dan juga Melayu, untuk dipersembahkan, untuk dibawa kepada pihak kerajaan. Dalam erti kata lain, kalau kerajaan tak tahu nak mula bagaimanapun, kami sudah ada RUU kami. Nah, ini RUU kami yang sepatutnya disediakan oleh pejabat peguam negara. Mana ada RUU disediakan oleh pihak ini ketiga. Private member bill. Ini private member bill. Jadi nak nyatakan kesungguhan kami. Dan saya terima kasih kepada
ahli-ahli parlimen lain daripada pembangkang. Saya satu-satunya ahli parlimen kerajaan yang berfungsi dalam jawatan kuasa ini. Yang lain daripada PKR, daripada DAP, daripada Pejuang. Kami cukup bekerja dengan begitu sehati sejiwa untuk menghasilkan RUU ini, yang bagi kami kalau ia dihasilkan, Malaysia akan lebih mempunyai satu iklim politik yang cukup, yang lebih sihat sebenarnya. Kerana dalam RUU ini dicadangkan bahawa boleh nak derma politik, tapi ada cappingnya. Ada cappingnya. Kami letakkan capping 10,000 untuk seorang individu derma kepada politik. Tak boleh lebih daripada itu. Dan semua derma politik perlu diisytiharkan. Dan juga kami mengemukakan satu cadangan diadakan public fund, iaitu kerajaan memberikan suatu dana kepada parti politik untuk mereka bergerak untuk menampung kos pentadbirannya. Setakat yang jumlahnya kita boleh bincanglah, tapi ia telah dilaksanakan di negara lain yang boleh yang menyebabkan parti itu tidak perlu untuk nak cari dana yang lain. Ini tak perlu mereka pergi kepada taukai itu, tak perlu mereka pergi kepada taukai ini. Jadi kerana kita tahu bahawa setiap dana yang diberikan sudah pasti ingin kepada satu balasan. Itu tak dapat tidak. So kalau pendanaan politik ini berjaya untuk dilaksanakan secara black white, dibentangkan dalam parlimen, saya yakin iklim politik ke arah yang lebih baik boleh diwujudkan. Setakat ini saya nampak menteri melalui Datuk Seri Wan Junaidi ada sedikit sebanyak kesungguhan, tetapi ia perlu lagi kepada kesungguhan di peringkat Perdana Menteri dan juga kabinet itu sendiri. Saya sudah menghantar notis kepada speaker, dan speaker telah pun reply balik saya punya notis supaya saya berbincang dengan Menteri Keuangan kerana ia melibatkan sedikit implikasi kos. Dan kami telah pun hantar permohonan untuk berjumpa dengan Menteri Keuangan dan masih menunggu balasan. Jadi mungkinkah RUU ini dibentang dalam sesi ini? Saya fikir kalau tak sempat lah. Kalau pilihan raya berlaku tahun depan, mungkin boleh bentang pada bulan Oktober ni. Tapi kalau pilihan raya berlaku atau parlimen bubar bulan Oktober ni, yalah, dia akan jadi sejarah lah. Okey, tadi YB sebut bahawa parlimen bubar. Jadi secara personal feeling, apakah YB berasa PRU mungkin dalam bulan 10 bulan Oktober ke, ataupun tahun depan? Saya fikir bila ROS menerima permohonan UMNO untuk menangguhkan pemilihan, mungkin pilihan raya akan diadakan pada tahun ini. Pada hujung tahun, boleh jadi pada hujung tahun, tetapi saya nak sebut suatu perkara yang telah disebut oleh pakar-pakar perlembagaan bahawa untuk membubarkan parlimen, Perdana Menteri perlu menghadap Yang di-Pertuan Agong membawa suara konsensus daripada kabinet. Kerana Perdana Menteri tidak boleh bertindak secara peribadi di atas batang tubuh Perdana Menteri. Dia perlu untuk membawa suara konsensus daripada kabinet. Dan kalau kabinet tak setuju, di atas kertasnya Perdana Menteri tidak boleh membawa suatu advice kepada Yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan parlimen. Itu di atas kertas. Tapi setakat mana praktikal, kita tengoklah apa yang akan berlaku selepas daripada ini. Kami di peringkat Perikatan Nasional, kami sering berulang kali menyatakan bahawa apa-apa keputusan besar yang nak dilaksanakan oleh kerajaan perlu mengambil kira suara Perikatan Nasional sebagai suatu bahagian yang lebih besar daripada Barisan Nasional di dalam kerajaan yang ada pada hari ini. Kerana bilangan ahli parlimen Perikatan Nasional 41 orang. Barisan Nasional tidak sampai kepada bilangan itu. Jadi fakta ini, nombor ini mungkin saya perlu betulkan balik. Tapi apa yang penting ialah bilangan ahli parlimen Perikatan Nasional dibanding dengan Barisan Nasional, Perikatan Nasional lebih ramai. So takkanlah untuk nak bubar parlimen ini tak boleh bincang dengan Perikatan Nasional. Jadi pendirian Perikatan Nasional adalah sampai akhir penggal, tak perlu tergesa-gesa. Bagi kami sampai ke akhir penggal, atau PM boleh bincang kalau ada apa-apa keperluan. Setakat ini terima kasih banyak-banyak YB meluangkan masa untuk menerima wawancara ini. Dan sebelum berakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sponsor kami, iaitu RKMD Studio, di mana wawancara ini berambil tempat. Soyacincau.com menyokong wawancara ini, dan GMBB di mana RKMD Studio ini bertempat. Dan saya akan baca dalam bahasa Mandarin. 感谢这一次访问的赞助商就是 RKMD Studio， 就是现在非常漂亮的这个 studio， 还有
还有 soyachinchao.com， 还有呢就是 GMBB， 一个文创，一个适合大家全家来逛街、来买东西、来购物的商场。谢谢你，我们下星期，谢谢你们，下星期再见。